Dan akhirnya bila dia dengar penjelasan daripada padri tu, dia decide, okay fine, aku nak duduk kat sini. Dia tak pergi kat ladang. Dia tak kisah arahan ayah dia, kata aku nak duduk sini lah. Dia tak buat kerja ayah dia. Yes, dia tak buat pun. So dia duduk dekat gereja tu sampailah dekat maghrib. Ataupun kita boleh kata dekat waktu malam. Dia nak tengok apa orang buat kat situ. Dari pagi sampai malam, lebih kurang macam tu lah. Dan dekat maghrib, dekat malam tu barulah dia balik. Kan? Lepas tu sampai rumah confirm lah lewat. Barangkali malam lah. Dia sampai rumah malam, ayah dia tanya, macam mana? Beres tak kerja hari ni? Apa yang tak beres? Memang tak beres lah. Memang tak buat kerja. Salman pun budak baik. Ceritalah. Kan dia kata, okey semua kita ada lah. Salman Al-Farisi budak baik. Masa ni dia kecil lagi lah. Mungkin belasan tahun. Dia ceritalah. Sebenarnya aku tak pergi dan aku terserempak satu bangunan. Dia cerita balik apa ni. Dan aku rasa itu lebih tenang. Dia ada satu point yang menyebabkan ayah dia sangat marah sebab dia kata agama yang aku tengok ni sangat tenang. Dan bila ayah dia dengar macam tu, ini satu benda tanda-tanda yang membahaya. Kan? Jadi kita ringkaskan, ayah dia ikat. Kan? Dia kata ni dah bahaya ni. Ni baru pergi bagi peluang sekali dah mula rasa agama lain betul dan mula kritik agama Majusi. Okay, so dia ikat kaki, maksudnya rantaikan tangan dan kaki dan kurungkan dalam bilik, dan ayah dia bagi makan saja. Bagi makan dan kau belajar dalam tu. Tak benarkan keluar daripada bilik. Bukan keluar dari rumah. Bilik terus. Okay, fine. Lepas tu, esok harinya, Salman difikir, mana apa aku nak buat ni? Kan, apa aku nak buat? Dan aku rasa nak lagi mendalami, nak memahami agama yang aku rasa tenang, yang aku tengok semalam. Dan so hari ni dia terdetik, aku kena bagi satu isyarat ataupun aku kena tanya, ada tak rombongan yang akan datang ke gereja tu? Saya terlupa satu benda yang saya nak cerita tadi. Bila mana dia bersembang dengan paderi di gereja, dia kata, ni agama apa dan agama datang dari mana? Saya terlupa sebut. So paderi bagi tahu agama ni datang daripada Syam. Syam ni area Palestin, Syria, Jordan, area itulah. Okay? So bila dia terdengar begitu, sebab tu dia terfikir, dia tulis surat, dia kata kalau ada rombongan daripada Syam, bagi tahu aku. Okay, paderi itu pun kata, okay. So beberapa hari lepas tu paderi itu pun hantar surat balik kepada Salman bagi tahu nanti ada rombongan akan datang. So Salman pun get ready, packing barang dan sebagainya. Orang tengah dia orang gaji lah, orang gaji dia. Sebab saya dah cerita tadi kan, background family Salman ni, family dia sangat kaya. Apa tak ada, zaman tu orang macam mana cakap, semua adalah pada family dia, kekayaan, harta dan kemewahan. Tapi Salman Al-Farisi decide nak tinggalkan keluarga. Satu benda, kalau kita reflect sekarang ni, kat rumah kita semua ada lah, family okey lah, semua okey. Kan, harta, kereta ada, motor ada, semua ada. And laptop, game, apa lagi, Netflix. Semua ada lah, penuh, komplit. Tapi kita nak tinggalkan. Dia satu keputusan yang orang kata gila lah. Tapi dengan disebabkan Salman Al-Farisi ni dia nak mencari kebenaran. Nak mencari satu kebenaran agama yang betul. Jadi dia decide ditinggalkan keluarga dan dia lepaskan diri, dia buka lah rantai tu, lepas tu dia pergilah lari ke gereja dan ikut rombongan ke Syam. Okey. Pergi Syam. Kan? Tinggalkan keluarga, memang tinggalkan terus. So bila pergi sampai di Syam, bermulalah episod dia belajar mengenali diri dan mengenali agama baru, iaitu agama ajaran Nabi Isa alaihissalam. So agama yang Nabi Isa tu kira Kristian ke? Kristian. Kristian. Agama Kristian. Okey.
Um, inilah apa ni panggil Saidina Salman mula menuntut ilmu di luar negara dia, luar daripada Iran. So dia pergi Syam, sampai di Syam, cuma tak disebut secara spesifik lah, sama ada di mana, di Syria ke, ataupun di Palestin, ataupun di Jordan, wallahu alam. Tapi area-area tu. Dan bila sampai di situ, Salman pun tanya orang-orang rombongan tu, kat sini siapa orang yang paling alim? Ataupun siapa yang ketua kepada agama ni? Maka kawan-kawan ataupun rombongan tu bagi tahu, okey, ni kau jumpalah lelaki ni, dia adalah seorang paderi. Salman tak tahu term tu. Salman tak tahu pun apa nama, paderi ke pagai, dia tak tahu. Dia tanya siapa orang yang jadi ketua pada agama ni. Jadi kawan tu pun kenalkan seorang paderi ni. Tapi nak jadi cerita, paderi yang dia jumpa, paderi ataupun guru yang pertama ni lah guru yang tak baik. Okay, guru yang tak baik. Dia jumpalah paderi tu, dia bagi tahulah cerita-cerita dia macam ni, dan dia kata aku nak belajar dengan kau, aku nak duduk dengan kau, berkhidmat dengan kau. Okey, tapi dan jadi cerita, pada satu hari Salman ternampak harta yang sangat banyak yang dimiliki oleh paderi, yang harta itu adalah hasil daripada sumbangan orang ramai. Sepatutnya harta tu charity lah, patutnya duit tu disumbang kepada orang miskin, tapi duit tu dia tak bagi. Dan Salman disimpan rahsia tu sampailah paderi ni mati. Tapi nak cerita, penduduk nak buat ritual, nak buat pengumbumian paderi ni, Salman halang. Salman halang, dia kata tak payahlah, paderi ni tak jahat. Orang jadi kecoh lah kan. Kau pandai-pandai pula, kau datang daripada Parsi, lepas tu kau kata ni paderi ni jahat. So apa bukti kau? Aku ada bukti. Dia pun bawa lah pergi satu bilik. Satu dia kata ada 6 tempayan duit kekayaan yang tidak diberikan kepada fakir miskin, pada penduduk. So dia kata akhirnya diorang abaikan lah. Maksudnya diorang letak ikat dekat sampan atau lepas kemudian baling. Macam itulah, something tidak mengikut syariat yang betul. Yang diorang benci. Kemudian bila dah paderi yang pertama ni dah pergi, so gantilah paderi yang baru. Di tempat yang sama. Ini masih lagi di Syam. So paderi yang kedua ini ataupun guru yang kedua adalah guru yang baik. Dan dia bagi tahulah hasrat dia, saya nak belajar, saya nak berkhidmat, saya nak duduk bantu kamu sampai bila-bila. Dan Salman Al-Farisi ni sangat happy dengan guru yang kedua ni. Kata inilah guru yang aku nak cari ni. Okey, yang sangat jujur, yang sangat baik, bantu orang dan sebagainya. Dan dia berkhidmat sampai paderi itu yang kedua ni sakit dan mati. Tapi sebelum paderi yang kedua ni mati, dia tanya, Salman tanya, siapa paderi yang aku boleh jumpa? Dah aku dah meninggal, aku nak jumpa siapa dulu ni? Kan? Nak belajar dengan siapa lagi? Siapa yang boleh bimbing aku? Kata, so paderi yang kedua bagi tahu, ada kawan aku yang jujur seperti aku, baik, yang masih follow agama Nabi Isa. Kan? Dia ikut follow lagi. Jadi dia kata pergi ke Mosul kat Iraq lah. Mosul dekat Iraq. So Salman pun bersiap-siap pergi ke Iraq ataupun Mosul. Sampai di Iraq, sampai di Mosul, dia carilah paderi ini dan perkenalkan diri dan nak berkhidmat. Dan pendekkan ringkaskan cerita, berkhidmat sehingga dia sakit dan mati. Ini guru yang ketiga. Okey, dia belajar tentang beribadah, berpuasa. Masa tu dah ada dah puasa, ibadah puasa ni. Sejak dulu lagi dah ada dah. Solat pun ada dan sebagainya. Okay? Dan sebelum guru yang ketiga ni mati, soalan yang sama juga tanya. Ada lagi tak paderi yang baik seperti kamu? So, guru yang ketiga ni beritahu ada. Dekat Amuriyah. Amuriyah di mana? Di Palestin. Maksudnya daripada Syam pergi Iraq, lepas tu patah balik. Lebih kurang tu lah, patah balik pergi Palestin. Amuriyah. So bila jumpa di Amuriyah, keadaan yang sama juga, berkhidmat sehinggalah dia sakit sampailah dia mati. Sebelum sakit, soalan yang sama juga dia tanya. Ada lagi tak paderi yang baik? So apa jawapan dia? Guru yang keempat ni, dia kata,
Setakat pengetahuan aku, tiada. Oh, tak Kau, ada. kau dah jumpa dah kawan-kawan aku yang sebelum-sebelum ni, mereka itu jujur, mereka itu baik. Dan lepas kau jumpa, dah semasa aku jumpa, semasa lepas ni kalau kau dah jumpa aku, dan setakat ni aku tak tahu. Aku tak kenal lah mereka. Siapa yang mengikut agama yang betul. Jadi, tetapi guru yang keempat atau mupadiri yang keempat ini, dia dah memberi, dia telah merasai kita sudah menghampiri satu zaman di mana seorang manusia akan muncul di akhir zaman ini mengakui dia adalah seorang nabi terakhir. Ini mula Salman Al-Farisi mendengar cerita, ada nabi terakhir, rasul yang terakhir yang akan muncul pada zamannya. So, guru yang keempat, padri yang keempat ni mula cerita sedikit kat mana boleh jumpa. Kan? Nabi yang terakhir ni membawa ajaran seperti mana exactly macam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kat mana? Dekat tempat yang banyak korma. Yang tempat banyak pokok-pokok korma di antara dua tanah hitam. So itu tanda-tanda yang diberikan oleh gurunya yang keempat. Tapi zaman tu mana ada Google kan? Mana nak tahu. So dengarlah dulu, ambil dulu maklumat tu, fakta tu. Banyak korma, kemudian di antara tanah hitam. Lepas tu kalau kamu nak, kalau dah sampai tempat tu, macam mana nak cari dia? Macam mana nak cari beliau? Caranya pertamanya, pastikan agama yang dibawa tu dia selari dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, bila kamu jumpa, dia ni tidak akan menerima sedekah, ya, tetapi menerima hadiah. Dan yang seterusnya, tanda-tanda yang lain kalau nak tahu, nak kenal pasti dia adalah seorang nabi terakhir, rasul yang terakhir, kamu boleh intai di belakang tubuh, di antara tulang belikat tu kan, betul kan? Atas ni, tengah-tengah tu kan, akan nampak tanda kenabian. Kita boleh lihat daging yang terkeluar sedikit kan, yang menulis khataman nubuwah. Itu tanda-tanda. So Salman pun peganglah. Sudah, tapi tak tahu nak cari kat mana. Baik. Ringkaskan lagi cerita, dan satu hari dia terjumpa satu rombongan bangsa Arab. Rombongan bangsa Arab, maka dia kata, boleh tak aku nak tumpang? Kau nak pergi mana? Kita orang nak pergi negara Arab. Salman tak tahu apa yang tanda-tanda yang diberitahu tadi tu. Dia tak tahu pun. Tapi dia kata, tak apalah, aku nak ikut je lah. Pergi tanah Arab ni. Semenanjung Arab. Follow je. Jadi dibagilah sedikit upah, kambing dan sebagainya, apa yang dia ada, bagi sedikit rombongan tu sebagai tanda upah. Tetapi jadi cerita yang menyedihkan, bila sampai satu wadi ataupun satu perkampungan, orang Arab ni, rombongan Arab ni khianat dia. Dah lah member tu, Salman tu dah bagi dah upah. Bila dia sampai kat satu kampung, orang Arab ni jual Salman. So dapat double lah duit. Dapatlah harta tadi, dapat duit jualan. And then tuan Yahudi yang beli tu adalah tuan Yahudi. Tuan Yahudi. Di mana? Di Yathrib. Macam mana Allah Ta'ala atur lah kan, jalan cerita daripada Iran pergi ke, saya cerita tadi lah, sampailah ke Yathrib kan. Yang sedih lagi adalah kena jual dan kena duduk di bawah tuan yang tidak berhati perut kan, orang Yahudi. So bila dia jadi hamba kepada Yahudi ni, tuan Yahudi ni dia ni seorang tuan ladang kurma kan? Dan ladang kurma Salman Al-Farisi masih ada kekal sampai sekarang. Jadi siapa yang pernah pergi ke Madinah tak pernah sampai ke ladang kurma Salman Al-Farisi, kena pergi sekali lagi. Maksudnya ada orang jaga sekarang ni? Ada, masih ada lagi. Cuma masalahnya, bukan masalah lah. Saya difahamkan, kita nak bagi ladang kurma Salman Al-Farisi, tak boleh, bas besar-besar tak boleh masuk.
So kena pergi van kecil sikit. So macam itulah rombongan yang kecil-kecil sikit. Ataupun kebetulan saya diberi peluang rezeki pada bulan 3 sebelum Ramadan, saya dengan isteri saya pergi buat umrah, dan kebetulan kawan saya ada di sana buat PhD kan, di Universiti Madinah. So saya berhubung dengan dia dan saya minta dia, walaupun saya dah pernah pergi, tapi saya minta dia tolong bawa pergi yang tempat rare-rare sikit, yang jarang orang bawa pergi. Jadi salah satu dia pergi kebun Salman Al-Farisi, ada. So kat situlah dia berkongsi cerita kisah Salman Al-Farisi. So ringkaskan lagi cerita. So Salman Al-Farisi bertugas berkhidmat dekat situ, dan biasalah jadi hamba, tak boleh nak buat apa lah, tak boleh nak keluar kawasan dan sebagainya. So maklumat terputus, dan saat itu Salman Al-Farisi sebenarnya down, dia rasa stres sikit, boleh kita istilahkan macam itulah kan. Tertekan lah, sebab selama perjalanan aku nak cari agama, aku nak cari seorang Nabi terakhir, tapi aku tak jumpa. Dan last aku kena jadi hamba, jadi tukang kebun. Stres lah. Jadi ringkaskan cerita lagi, satu hari sepupu kepada tuan kebun ni, dia datang jumpa dengan tuan kebun. Sepupu dia jumpa tuan kebun kan, sama-sama Yahudi ni. Dia datang, sepupu dia datang dalam keadaan tergesa-gesa, kelang kabut kan, lari-lari jumpa kan. Dan ketika itu Salman Al-Farisi berada kat mana? Atas pokok kurma kan. Okey. Dan Salman Al-Farisi tengok, kenapa dia kelang kabut kat bawah tu, dan dia cuba mencuri dengar apa yang dia disembangkan oleh sepupu tuan kebun dia dengan tuan kebun tu. Dan dia dengar dengan sayup-sayup lah. Antara poin dia yang dicerita adalah, celakalah kita. Celakalah Aus dan Khazraj kerana telah tiba lelaki yang mengaku seorang Nabi. Maksudnya Rasulullah SAW telah hampir sampai ke Yathrib daripada Mekah. Dan masa tu Salman Al-Farisi ni dengan sayup-sayup, dia dengar macam berita bahawa seseorang Nabi akan datang, dia dah mula menggigil lah. Dia rasa macam, yelah lama nak cari kan, dan dia rasa tak dapat nak cari. Tiba-tiba dengar berita, dah tentu dia rasa macam mungkin perasaannya pelbagai lah, ataupun mungkin kita kata dia menggigil. Diceritakan dalam riwayat, dia kata dia menggigil, dia macam ni lah. Dan dia turun daripada pokok tu, terus dia tanya kepada tuan kebun tu. Dia tanyalah, siapa yang nak datang tu? Dia datang dari mana? Tuan ni tak jawab. Tuan ni jawab dengan penumbuk. Dia bagi penumbuk. Kan? So kau jangan masuk campur, kau pergi sambung kerja. Jadi besoknya Salman Al-Farisi sebenarnya dia dah seronok sangat dah. Walaupun tuan dia tak bagi jawab, tak ceritakan, tapi dia sangat seronok dengan berita tu. Kata, ini kot ni dah saatnya, aku dah tunggu saat ni, dah lama aku nak cari. Jadi besoknya dia kutip kurma yang bagus-bagus dekat ladang tuan dia tu, dan dia dengar berita Rasulullah SAW dan para sahabat ada di Quba. Jadi dia curi-curi keluar pergi ke Quba. Sampai ke Quba, dia tanya orang sahabat di situ, mana lelaki yang mengaku menjadi Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Maka sahabat pun bagi tahu di sana. Okey, maka Salman Al-Farisi pun buatlah uji kaji dan buat nak kenal pasti betul ke tak betul. Jadi dia teringat apa yang dia belajar dulu, apa yang dipesan oleh guru yang keempat. Maka dia jumpa Rasulullah dan terus dia bagi tahu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, yang ini kurma yang bagus, yang terbaik daripada ladang tuanku dan sebagainya, ini aku sedekahkan kepada kamu. Maka dia tengok apa respon Rasulullah. Rasulullah pun terima kasih, dia ambil, Rasulullah buka dan berikan kepada para sahabat. Beri satu sampai habis. Rasulullah tak makan. Dan Salman Al-Farisi perhatikan Rasulullah, dan Rasulullah pun perhatikan Salman juga sebenarnya. Sama-sama memerhati. Sama-sama menilai kau ni siapa kan. Salman pun nak kenal Rasulullah pun nak kenal ni siapa Salman ni. Bukan orang Arab kan. Kulit berbeza dan sebagainya. Okay.
Kemudian habis hari tu, dan kemudian pula hari kedua, beberapa hari kemudian, Salman datang lagi bawa korma berikan kepada Rasulullah secara hadiah pula. Kali kedua ni secara hadiah. Kemudian Rasulullah terima dan berikan juga kepada para sahabat. Ini satu karakter sifat akhlak Rasulullah, beri pada sahabat dulu. Walaupun korma tu korma mahal lah, memang sedap lah. Tapi Rasulullah tak makan dulu, dia bagi pada sahabat dulu. Bagi, tinggallah sikit, yang last itu barulah Rasulullah SAW makan. Bila Salman Farisi tengok, kalau bila aku sebut hadiah dia makan, maka okey, so lulus. Ataupun sama yang disebut oleh guru dia. So sekarang ni aku nak tengok tanda yang lain. Yang terakhir adalah kat belakang ni ada khataman nubuwah, ada tak tanda tu. Maka Salman pun bangkit, bangun, pergi ke belakang Rasulullah SAW. Rasulullah perasan, dia tahu sangat. Mesti Salman ni dah nak cek bahagian tubuh belakang Rasulullah SAW. Maka apa Rasulullah buat? Rasulullah buka sedikit baju ni dan longgarkan sedikit collar ni. Collar ni ke belakang, maka ternampaklah daging yang timbul, yang terdapat tulisan khataman nubuwah. Maka bila dah ternampak tu, terus Salman Al-Farisi berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan hasrat Salman Al-Farisi, aku nak masuk Islam. Rasulullah terkejut dan juga para sahabat juga terkejut. Sebenarnya para sahabat lagi terkejut lah. Ini siapa? Dah tiba-tiba dah bukan orang Arab, tiba-tiba nak masuk Islam. Kau datang daripada mana? Start situlah Salman Al-Farisi menceritakan. Sebenarnya kalau nak cerita ni, terdapat hadis yang panjang, riwayat Ahmad. Diceritakan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Seperti mana apa yang saya ceritakan tadi lah. Jadi, khulasah dia ataupun pengajaran yang boleh kita ambil, bersungguh mencari kebenaran, bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, terutama mencari kebenaran dalam agama, yang bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh nak mencari kebenaran, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan lorongkan kepada kita. Cuma soal cepat lambat tu bukan urusan kita lah. Soal cepat lambat Allah nak beri hasil itu bukan kerja kita. Kerja kita buat je. Betul tak? Betul. Buat je. So pertamanya bersungguh mencari kebenaran, terutama kebenaran agama, terutama lagi dalam kebenaran dalam kehidupan. Okey? Dan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kedua, hargailah agama yang kita dapat secara lahir sudah Islam. Salman Al-Farisi bersyukurlah. Hargai, bersyukur. Sebab kan baru-baru ni kita dengar orang Islam dah mula tak hargai dengan agama Islam. Menghina agama Islam. Hargai satu, tambah pula dihina kan. Jadi polemik pula kan. Memalukan diri sendiri, kita pun tahulah, isu saya tak nak sebut lah, kita pun tahu, memalukan kan, bukan sekadar memalukan diri, memalukan menghina agama lagi. Lepas tu ada pula seorang lelaki yang kurang mungkin masalah mental kan, mula mengatakan Allah Ta'ala dan Rasulullah begini-begini dan sanggup kena pukul. Maksudnya dia sudah hilang jati diri. So saya rasa dengan kisah Salman Al-Farisi, kesungguhan dia mencari agama, mencari kebenaran dalam kehidupan, saya rasa sangat tersentuh. Bila kawan saya cerita, saya dan isteri saya yakin, sebelum tu kami dah tahulah kisah Salman Al-Farisi memang datang daripada jauh berjumpa Rasulullah. Tapi bila kawan cerita dan kita berada di kebun tu, kebun biasa je lah, kebun tu je adalah tak ada air dia tu kan. Tapi suasana tu kita cuba merasai Salman berada di pokok kan, bekerja. Sebenarnya ada lagi cerita tu, macam mana Salman tu boleh dijual oleh tuan Yahudi. Ada kisah sikit lagi, tapi itu cerita kemudian lah.
Dia ada kisah lagi tu, dia ada cabaran. Dia dah masuk Islam, lepas tu nak bebaskan diri tu ada satu cabaran yang kena dihadapi oleh Salman Al-Farisi untuk pastikan dia bebas. Maksudnya dia jadi Islam tu dalam keadaan dia hamba. Ya, betul. Sebelum dia nak merdekakan diri dia. Betul. Dia ada cerita lagi tu. Saya shortkan lah. Tapi nak ceritanya mencabar lah. So point dia, kita sungguh-sungguh mencari kebenaran, insya-Allah Taala akan pandu kita kepada jalan kebenaran. Yang penting ikhlas. Dan cepat lambat hasil tu bukan urusan kita. Dan yang kedua, hargai dan syukur keislaman yang kita miliki sekarang ni. InsyaAllah saya harap sedikit perkongsian cerita yang saya cuba cerita ni sampailah. Dan saya bukan pandai bercerita, tapi begitulah. Semoga kita dapat pengajaran yang baik. InsyaAllah banyak lagi kisah-kisah para sahabat yang boleh kita kongsikan dan kita ambil pengajaran. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian dan penceritaan, sebab jarang kita dengar tazkirah berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi kan. Macam yang sebelum ni kita upgrade ibadah korban kita, sangat best juga tajuk yang dibawa tu. Dan malam ni juga saya pun baru tahu kisah pasal Salman tu kena jual rupanya daripada orang yang berada. Yang saya tahu, yang kita pernah dengar, yang beliau mencari Rasulullah tu tulang belikat. Lepas tu ada yang cakap pasal kurma tu, beliau kalau dia sedekah, Nabi tak makan, Nabi pas kepada sahabat sahabat Nabi. Tapi esok harinya dia kata dia hadiahkan, barulah Nabi makan kurma tu. Macam itulah orang kata apa yang saya pernah dengar lah, kisah pasal Sayyidina Salman ni lah, dan kisah perjuangan beliau dalam Islam semua kan. Terima kasih banyak. Banyak macam Ustaz cakap lah, kalau boleh kena ada buku kan, simpan buku. Kalau ikut kan saya tengok dekat kedai-kedai buku MPH ke Popular ke, sekarang ada yang jenis macam budak-budak punya, ada lukis kartun. Macamnya seronok lah untuk kita baca. Anak-anak kita pun suka baca kan. Betul. Sekarang ni apa, superhero semua kan, Spiderman semua kan. Tapi kita punya tokoh-tokoh Islam ni kurang lah untuk pendedahan pada generasi sekarang ni. Okey, terima kasih banyak Ustaz, dan terima kasih juga kepada yang sudi hadir pada malam ni. InsyaAllah malam ni adalah malam yang minggu yang ke-36 program kita, dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa untuk next program pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.